Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga kita lihat sudah ramai yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita ada Az di situ. Terima kasih Az kerana menyertai kami pada pagi ini. Ada Nadia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana juga Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Kak Johara juga ada dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Johara. Terima kasih sudi dengan saya pada pagi ini. Ada Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kak Zah juga ada yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Ada Love. Okey, Love kembalilah. Kak Siti Suja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti. Dan semua lain yang bersama dengan kita. Ustazah minta maaf, saya tak boleh nak baca satu-satu lah. Kalau tak kan 1 jam ni baca komen orang je. Sorry semua yang beri salam di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di atas kesekian muslimah-muslimah semuanya bersama dengan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini memberikan sedikit sebanyak manfaat lah untuk diri saya terutamanya dan kita semua. Dan sebagaimana biasanya muslimah yang saya kasihi, kita berada di muka surat yang keberapa perbincangan yang mana satu. Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin kami akan letakkan di ruangan skrin di sini bagi melihat adakah tepat jawapan yang diberikan oleh jemaah semuanya. Okey, sila letakkan di ruangan komen di situ. Kita nak bincang tentang apa pada pagi ini? Di muka surat yang keberapa? Masih bab 24, hadis 160. Muka surat 130. Ustazah? Okey. Betul ke? Ada yang lain? Kak Som? Bab 24, hadis 160, muka surat 130. Okey. Betul ke? Ada tak yang lain nak beri saya ni? Okay, Kak Aisyah pun kata 160 page 130. Okay lah, nampaknya macam semua akan berikan jawapan yang sama di sini. Tapi sebenarnya kita akan bincangkan bermula dari halaman 133. Kita akan masuk bab yang ke-25. Okay, hadis yang kedua dalam bab yang ke-24 tu boleh ditinggalkan sahaja kerana perbincangannya hampir sama dengan hadis yang ke-159. Jadi hadis 160 tu tak mengapa lah tinggalkan sahaja. Perbincangannya pun ringkas, tidak ada apa yang complicated sangat pada perbincangannya. Ia lebih kurang untuk menguatkan apa yang terdapat di hadis kita yang pertama dalam bab 24. Jadi bagi saya tak perlulah untuk saya ulang banyak kali topik yang sama, hadis yang hampir sama. Maknanya di situ nanti semua muslimah yang memiliki kitabnya dipersilakan untuk membaca hadis bernombor 160 itu. Yang penting saya nak nyatakan hadis itu ialah sebagai penguat kepada hadis yang terdapat di bab kita yang ke-24. Jadi pada pagi ini kita akan terus masuk pada bab kita yang ke-25. Bab yang baru, sebuah perbincangan hadis yang baru. Dan topik kita pada pagi ini ialah tentang mengeluarkan air dari dalam hidung pada saat berwuduk. Bermula di halaman 133. Ada tak yang muka surat berbeza? Muka surat semua sama 133. Page 133. 133, okey. Jika ada yang berbeza,
cari sahaja bab yang ke-25, yang penting topiknya sama. Okey, topiknya sama iaitu mengeluarkan air dari dalam hidung pada saat berwuduk. Baik muslimah, kita lihat ya pada hadis ini, di dalam hadis ini ataupun pada bab ini terlebih dahulu ya, pada bab ini terlebih dahulu, bab yang ke-25 bertajuk Babul Istinthari fil Wudu'i. Kita lihat di bahagian atas sekali kan, di situ ada topik dalam bahasa Arabnya berbunyi Babul Istinthari fil Wudu'i. Maksudnya adalah di atas itu mengeluarkan air dari dalam hidung pada saat berwuduk. Dan kemudian kita ada satu sanad di atas itu, di bawahnya yang berbunyi Zakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaidin wa ibnu Abbasin radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita ada 3 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, iaitu Uthman, Abdullah ibn Zaid dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Ketiga-tiga mereka ini menyebutkan tentang hal ataupun tentang situasi ketika seseorang berwuduk yang mana dia mengeluarkan air dari hidung. Okay, jadi ketiga-tiga mereka ini ada menyebutkan tentang ini. Daripada siapa di situ jelas menunjukkan kepada kita ia adalah dari Nabi SAW. Okey, terus kita masuk pada hadis kita pada pagi ini. Hadis bernombor 161. Kita baca satu persatu yang terdapat di situ. Hadis kita 161. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. Hadisnya pendek saja. Okay, hadisnya pendek saja. Jadi yang cerita tentang mengeluarkan air dari hidung pun hanya disebutkan secara umum saja begitu. Jadi maksudnya kita lihat pada hadis ini, Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Abdullah mengkabarkan kepada kami, dia berkata. Dan di sini Yunus mengkabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata. Abu Idris mengkabarkan kepadaku bahawasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Nabi kata tadi, man tawaddaa falyastanthir. Siapa yang berwuduk hendaklah dia beristinthar. Okay, apa maksud beristinthar di sini? Maksudnya saya dah letakkan dalam bracket di situ, mengeluarkan air dari hidungnya. Kemudian Nabi SAW juga ada menyatakan dalam hadis ini, wa man istajmara falyutir. Dan siapa yang bersuci dengan batu, yang menggunakan batu, hendaklah dia menggunakan jumlah batu yang ganjil. Jadi saya yakin berkenaan dengan di bahagian belakang tu kan kita dah bincangkan lah dengan panjang lebar. Jadi sekarang kita fokus dahulu pada yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi berkenaan man tawadda'a falyastanthir. Namun sebelum itu kita lihat pada judul bab kita di sini. Kita ada syarah judul bab di situ di muka surat 134. Sila muslimah kita lihat muka surat 134 pada topik syarah judul bab. Okey, kita ada perkataan di sini perkataan babul istinthar.
Ini merupakan topik yang terdapat pada bab kita di sini, babul istinthar, bermaksud bab mengeluarkan air dari hidung. Okay, bab mengeluarkan air dari hidung. Maksudnya di situ kita lihat, terlebih dahulu kita pergi kepada kalimat ini, al-istinthar, dinyatakan dalam kitab kita ia merupakan wazan dari kata istif'al. Jadi ini ilmu saraf lah ya muslimah. Saya ni tak naklah nanti jadi mengajar bahasa Arab. Tapi yang penting kita baca juga di situ, dia merupakan wazan kata istif'al. Yang mana asal kata al-istinthar ini ialah dari an-nathru. Okey, an-nathru. Kalau lihat dalam kitab ada perkataannya diletakkan di situ yang dibaca dengan huruf nun dan tha. Okey, dibaca dengan huruf nun dan tha. Maksudnya, jadi perkataan an-nathru itu tadi, apakah maksudnya? Dijelaskan di sini, mengeluarkan air dari dalam hidung setelah air tersebut dimasukkan saat berwuduk. Jadi kena jelas juga mengeluarkan air dari dalam hidung tu macam mana. Maksudnya kita masukkan air terlebih dahulu kan ke dalam hidung kita, barulah kita keluarkan. Kalau tak masukkan air dalam hidung, macam mana kita nak keluarkan air tersebut? Sebab itu dia jelaskan di sini dengan sedikit terperinci yang menyatakan bahawa mengeluarkan air dari hidung setelah kita masukkan air ke dalam hidung kita bila keadaannya ketika kita berwuduk. Baik, seterusnya disebutkan di sini, dia menghirup air tersebut ke hidung. Jadi macam mana keadaannya biasanya? Jadi dia menghirup air tersebut ke hidung, maksudnya masukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya kembali dari hidungnya. Dan ada dijelaskan kepada kita tentang fungsi mengapa keadaan ini diadakanlah ataupun ada pada wuduk kita ini. Dijelaskan bahawa fungsinya adalah untuk membersihkan rongga bahagian dalam hidung. Ni macam buat PCR pula. Okey, so dia nak apa ni, membersihkan, cara ini saya membersihkan rongga pada hidung kita. Kerana kadang-kadang ada kotoran yang beradalah pada hidung kita yang kita tak tahu kan, sebab kita bernafas menggunakan hidung kita. Dan mungkin di situ bila kita ni hirup udara, ada udara yang kotor, mungkin ada virus ke apa. Tapi ni saya tak katalah tak perlu tak perlu ambil vaksin ke apa kan, sebab kita ni berwuduk. Dulu ada tau masa mula-mula kita ni virus COVID-19 ni baru ni kan, ada orang cakap dengan saya, kenapa kita nak kena jaga semua ni kan, kita kan orang Islam, kita ambil wuduk apa, air hidung masuk air hidung. Betul lah, itu usaha kita juga kan, tapi ada perkara-perkara lain yang daripada sudut saintifiknya yang kita jangan ketepikan bagi mengubati penyakit itu. Betul lah, kita bersihkan hidung itu merupakan satu cara untuk kita, kalau ada kotoran-kotoran atau mungkin ada bakteria di dalam hidung kita ni dapat hapuskan ataupun dapat dikeluarkanlah menerusi pengambilan wuduk. Namun tak bolehlah juga kita nak menafikan usaha-usaha lain bagi menguatkan tubuh badan kita, imun sistem kita kan, dengan mengambil vaksin, dengan menjaga penjarakan jarak selamat, pakai pelitup. Ni semua keadaan-keadaan yang perlu untuk dilaksanakan. Namun tanpa kita menafikan bahawa berwuduk itu juga cara untuk kita membersihkan hidung kita ini agar bebas daripada sebarang hal-hal yang boleh mengotorkan rongga itu tadi. Okay, nanti kita akan bincangkan juga apa hikmah di sebalik pembersihan ataupun istinthar ini di dalam wuduk kita. Dan nanti ada di kalangan para ulama yang menjelaskan mengapa kita ni dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali. Di samping untuk membersihkan rongga bahagian dari hidung kita itu tadi. Dan di sini ada juga dinyatakan dalam kitab kita ini yang mana dinukil dari Malik bahawa dia memakruhkan perbuatan tersebut jika tidak dengan tangan kerana akan menyerupai perbuatan haiwan.
Hanya saja pendapat yang masyhur dari Malik bahawa dia tidak memakruhkannya. Jadi perbuatan ni tak makruh lah. Ini pendapatnya yang paling masyhur walaupun dia ada mengeluarkan pendapat yang mengatakan makruh. Baik, apabila seseorang mengeluarkan air wuduk tersebut dari hidung dengan tangannya. Jadi ini bagi pendapat Malik itu adalah makruh. Mengeluarkan air hidung menggunakan tangan kanan, ya, pendapat Imam Malik, dia mengatakan makruh. Jadi yang sunnahnya bila kita berwuduk itu tadi, kita masukkan air kan ke dalam hidung kita gunakan tangan kanan. Namun bila kita nak keluarkan sunnahnya di sini ialah dengan menggunakan tangan kiri kita. Okey, sebab dia kata sini sunnah mengeluarkan air hidung dengan tangan kiri. Dan hal ini Imam An-Nasa'i mencantumkan bab dan meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu an yang isinya bahawa air dikeluarkan dengan tangan kiri. Kenapa kita kata sunnah? Sebab ada riwayat, ada hadis yang menunjukkan tentang hal yang sedemikian, iaitu sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Baik, seterusnya kita lihat pada perkataan zakarahu di sini maksudnya menyebutkan. Perkataan berikutnya saya tak letak di slide saya ya, muslimah boleh terus rujuk pada kitab. Kita ada perkataan zakarahu di situ maksudnya menyebutkan, yakni yang meriwayatkan tentang perkara mengeluarkan air dari hidung adalah Uthman. Hadisnya telah disebutkan terdahulu. Uthman di sini siapa? Hadis kita yang terdahulu ada sebut tentang Uthman. Uthman yang mana satu? Uthman tingkat 13 ke? Okey, Uthman yang mana satu di sini muslimah? Letakkan di ruangan komen. Siapa Uthman di sini? Uthman ibn Affan. Terima kasih Kak Zah di atas jawapan diberikan. Betul. Jadi di sini maksudnya ialah Uthman ibn Affan. Kak Som juga berikan jawapan yang sama ya. Terima kasih semuanya. Kak Zaidah juga berikan jawapan Sayyidina Uthman ibn Affan. Baik, jadi di sini maksud zakarahu yang menyebutkan perihal memasukkan air ke dalam hidung ialah Uthman ibn Affan. Dan Uthman ibn Affan bila kita rujuk kembali ya muslimah pada hadis kita bernombor 159. Di situ Uthman ada menyebutkan kan di dalam hadis yang panjang dia kata apa? Famadmada wastansyaqa. Ada perkataan wastansyaqa maksudnya masukkan air ke dalam hidung. Jadi ini maknanya perihal ataupun keadaan memasukkan air ke dalam hidung ini ia merupakan keadaan yang telah ataupun hadis yang telah kita pernah bincangkan lah ya di muka surat 122. Jadi sebab itu dalam riwayat ini menyebutkan kembali hadisnya yang sama, kenyataan yang sama ada disebutkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Antaranya itu tadi ialah Uthman ibn Affan. Dan kita ada juga di sini Abdullah ibn Zaid. Okay, perkataan yang berikutnya wa Abdullah ibn Zaidin. Abdullah bin Zaid. Perkataan wa ibnu Abbasin dan Ibn Abbas. Kemudian diletakkan di sini ya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga kita dah pernah bincangkan bila ketika kita bincangkan pada sifat wuduk dalam bab membasuh muka dengan satu kali cedokan. Ya, kita ada juga bincangkan tentang hal ini berkenaan dengan bab ambil air itu kan untuk basuh wajah. Jadi itu adalah riwayat Ibn Abbas yang mana ada juga menyebutkan keadaannya memasukkan air ke dalam hidung. Namun dalam hadis tersebut tidak disebutkan tentang mengeluarkan air dari hidung. Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dengan sanad yang marfu'. Maksudnya ada dalam riwayat yang lain walaupun dalam riwayat Ibn Abbas itu tidak disebutkan secara jelas ya, tapi ada dalam riwayat lain yang menyebutkan dengan lebih
terperinci dengan lebih jelas lah, iaitu contohnya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Tapi dalam riwayat Imam Al-Bukhari tak memetik riwayat Ibn Abbas yang memasukkan air ke dalam hidung. Namun di sana Imam Al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada kita, Ibn Abbas dalam hadis yang sama, di dalam riwayat-riwayat yang lain ada menyebutkan tentang perihal itu. Contohnya dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Hakim dengan sanad yang marfu'. Di dalamnya tertera yang mana dalam riwayat-riwayat ini ada teks lafaznya begini diletakkan dalam kitab kita, istanfiru marrataini balighataini aw thalathan. Beristinfarlah, iaitu keluarkanlah air dari dalam hidung sebanyak 2 kali dengan sepuas-puasnya, maksudnya sampai kita rasa okey, hidung tu macam bersih begitu, atau 3 kali. Di dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi tertera pula dengan lafaz yang sedikit berbeza. Bagaimana lafaznya? Idza tawadda'a ahadukum wastanthara falyaf'al dzalika marrataini aw thalathan. Apabila salah seorang kalian berwuduk, maka hendaklah dia mengeluarkan air dari hidungnya dan lakukanlah itu berapa kali? Sebanyak 2 kali atau 3 kali. Sanad hadis ini hasan. Okey, kita pergi kepada syarah hadis kita di muka surat 135. Kita akan terus masuk pada perkataan yang ketiga di muka surat kita di situ. Kita ada perkataan apa? Perkataan falyastanthir. Okey, perkataan falyastansir, hendaklah dia beristinsar, ini maksudnya. Bila kita baca di muka surat 135 di situ, ada perincian yang menjelaskan kepada kita bahawa zahir pada hadis ini, iaitu hadis kita bernombor 161 ini. Okey, zahir pada hadis ini menunjukkan hukum wajib. Bila kita baca hadis ini, kita rasa macam seolah-olah zahir daripada hadis ini menyatakan hukum memasukkan air ke dalam hidung ini adalah satu perintah yang wajib. Maka di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang membincangkan tentang hal ini. Ada pendapat yang kata wajib, ada pendapat yang kata tidak. So sebab itu di sini dia nyatakan bagi pihak yang berpendapat wajibnya masukkan air ke dalam hidung, iaitu istinsyaq, ialah seperti pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr dan juga Ibnul Munzir. Okey, Muslimah, kita ada dua istilah di sini. Satu istinthar. Bila saya sebut istinthar ataupun bila kita baca dalam hadis tentang istinthar, bermaksud satu keadaan, tindakan yang mana kita mengeluarkan air dari hidung. Namun, bila kita guna perkataan istinsyaq, maksudnya ialah kita masukkan air ke dalam hidung. Tapi kedua-dua ini merupakan perkara yang samalah, sebab kita tak boleh nak keluarkan air dari hidung kalau kita tak masukkan. Cuma penggunaan istilah sahajalah di situ kan. Maknanya kita istinsyaq terlebih dahulu, masukkan air ke dalam hidung, baru kita istinthar, kita keluarkan air itu dari hidung kita. Ini dua penggunaan istilah yang berbeza. Satu bermaksud kita masukkan air, apa perkataannya, apa istilahnya? Istinsyaq. Dan sekarang dalam hadis kita atau dalam bab kita, kita guna perkataan istinthar. Maksudnya ialah mengeluarkan. Okey, satu masuk, satu keluar. Istinsyaq masukkan, istinsar keluarkan. Okey, baik. So kita lihat di sini. Jadi pendapat yang mengatakan istinsyaq ini wajib. Kita masukkan air dalam hidung, dinyatakan ialah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr dan juga Ibnul Munzir. Maka untuk mereka ini juga harus menyatakan wajibnya mengeluarkan air dari dalam hidung, iaitu istinthar, kerana adanya perintah untuk melakukan hal itu.
dari zahir penyataan penulis kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ni adalah kitab fiqh. Okey, kitab fiqh yang membincangkan tentang hukum hakam ibadat, muamalat, ya, kita panggil sebagai kitab fiqh. Yang mana dalam kitab tersebut ada menyatakan tentang perihal ini, dan dia kata diketahui para ulama tersebut memang berpendapat demikian, iaitu Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr dan Ibn al-Munzir. Mereka ini bukan sahaja berpendapat bahawa wajib memasukkan air ke dalam hidung, begitu juga mereka berpendapat wajib mengeluarkan air dari hidung tersebut. Dan mereka juga berpendapat bahawa pensyariatan memasukkan air ke dalam hidung tidak dapat dicapai. Maknanya ia tak boleh dilakukanlah kecuali dengan mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung. Sebab itu tadi kita bincangkan, ya, kita tak boleh nak keluarkan air itu daripada hidung kalau kita tak masukkan air. So maknanya kedua-dua keadaan itu perlu berlaku. Istinsyaq dan juga istinthar. Kedua-dua ini perlu ada. Barulah boleh untuk kita laksanakan. Masukkan air dalam hidung. Kalau bahasa Melayu senanglah, masukkan air dalam hidung. Kita dah faham dah macam mana keadaannya. Okey, kemudian di sini kita ada pendapat yang lain. Okey, kita ada pendapat daripada Ibn Battal. Apa kata Ibn Battal? Ibn Battal, dia menerangkan bahawa sebahagian ulama berpendapat wajib. Bila kita guna perkataan sebahagian ni, Muslimah, bermakna ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak wajib. Okey, kerana dia hanya sebahagian. Sebahagian ulama berpendapat wajib mengeluarkan air dari hidung. Yang mana dia kata ini merupakan sanggahan terhadap pendapat yang menyebutkan para ulama telah sepakat bahawa mengeluarkan air dari dalam hidung tidak wajib. Maknanya di sini adalah juga yang menyangga, pendapat kenapa kata tak wajib, sebab ada juga pendapat yang lain mengatakan ianya wajib. Inilah maksud dia daripada perenggan itu. Tapi sekarang kita pegang kepada pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama maksudnya majority ulama. Kebanyakan di kalangan para ulama yang kita pegang jugalah sekarang ini berkenaan masukkan air dalam hidung, mengeluarkan air dalam hidung ini yang merupakan satu perintah yang mana yang tak wajib, iaitu perintah yang terkandung dalam hadis menunjukkan hukum sunnah. Jadi bila kita baca hadis ini, zahirnya tadi kan kita bincangkan ia menunjukkan macam wajib. Tapi di kalangan para ulama, mereka bersepakat menyatakan bahawa, iaitu di kalangan majoritinya menyebutkan hukum ini hanya sunnah. Maknanya bukan wajib. Kerana apa? Ada hadis. Maknanya di sini para ulama dia tak letakkan hukum ni saja-sajalah ikut kepada rasa mereka, pendapat mereka. Tetapi mereka ada nyatakan, ada nyatakan hadis yang mendasari pendapat mereka itu. So kita lihat di sini, hal ini berdasarkan hadis yang dihasankan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang Arab Badui. Jadi ada seorang Arab Badui ini, dia pernah datang bertemu dengan Nabi SAW dan dalam pertemuan ini Nabi SAW bersabda kepada Arab Badui tersebut dengan apa? Tawadda kama amarakallah. Okey, terdapat di muka surat kita yang ke-136. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada Arab Badui itu untuk berwuduk sebagaimana yang diperintahkan Allah. Jadi bila kita lihat pada hadis ini dijelaskan bahawa Nabi SAW merujukkannya kepada ayat wuduk. Okey, ayat wuduk ni maknanya dalam Al-Quran ada ayat wuduk iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang hanya menyebutkan tentang anggota wuduk yang wajib. Jadi bila nak berwuduk, kalau kita kenakan untuk anggota wuduk yang terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 6 ini dah memadai. Sebab ini adalah anggota wuduk yang wajib. Jadi hadis ini merujuk tentang Nabi kata kepada Arab Badui itu tadi kan, tawadda kama amarakallah, berwuduklah kamu seperti yang diperintahkan Allah.
Dan dijelaskan kepada kita dalam hadis ini Nabi merujukkannya kepada ayat wuduk itu tadi, padahal di dalam ayat itu tidak disentuh sedikit pun masalah memasukkan air ke dalam hidung, iaitu istinsyaq. Ya, bila kita rujuk dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, tidak ada. Tidak ada hal ataupun tidak ada keadaan seseorang yang berwuduk diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkan air ke dalam hidung atau mengeluarkan air dari hidung. Tidak ada. Yang ada ialah basuh wajah, tangan, kepala dan juga kaki. Maka di sini Nabi kata kepada Arab Badu itu kalau nak wuduk sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam ayat inilah. Jadi sebab itu di kalangan para ulama menyatakan ini adalah anggota wuduk yang wajib. Jadi yang hidung ni tidak. Okey, yang hidung ni tidak. Maknanya masukkan air dalam hidung tu bukan anggota wuduk yang wajib. Maka sebab tu jumhur ulama berpegang bahawa ia hanya sunnah. Ia tidak wajib. Baik, di sini ada juga beberapa penjelasan yang diberikan kepada kita tentang hal-hal yang lain lah ya, berkenaan dengan pendapat di atas. Maknanya dia orang mereka bincangkan lagi dengan pendapat-pendapat yang lain berkenaan dengan argumentasi ini. Sebab itu bila kita lihat di sini dia kata jawapan terhadap argumentasi tersebut adalah terdapat kemungkinan. Jadi ada masih lagi yang nak orang kata macam ni yang nak bincang lagi berkenaan dengan pendapat jumhur ulama ini. Okay, ada maknanya sebab tadi kan kita ada cakap ada dua pendapat. Ada kata wajib, ada kata tidak wajib. Sebab tu di sini mereka yang berpendapat wajib masukkan air ke dalam hidung ini masih lagi mengeluarkan argumen mereka untuk menolak lah walaupun ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan kita lihat ini sebagai perbahasan yang mana sebagai nilai tambah ya untuk pengetahuan kita sahaja, begitu keadaannya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah bagaimana mereka menyatakan argument untuk support pendapat ataupun untuk menyokong apa yang mereka yakini pada hukum tentang memasukkan air ke dalam hidung ini. Maka sebab itu kita lihat di sini, mereka ada mengemukakan argumentasi yang lain yang mana mereka kata terdapat kemungkinan. Bila kita kata kemungkinan, dia tak mutlak, dia tak confirm. Maknanya mungkin, kita kan mungkin saja. Maka dia kata kemungkinan maksud perintah dalam hadis itu lebih umum daripada perintah dalam ayat wuduk di atas. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertindak sebagai penjelas bagi apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam argumentasi kita pada perenggan ini ingin menyatakan bahawa betul dalam Al-Quran cuma menyatakan 4 anggota wuduk yang wajib. Tetapi dalam hadis ia melengkapkan, lebih menjelaskan kan, sebab dalam hadis Nabi tunjukkan ada anggota wuduk yang lain yang menjadi pelengkap lah kepada amalan ataupun kepada ibadah wuduk itu tadi kan. Sebab kalau dalam Al-Quran ikutnya cuma 4 saja anggota wuduknya. Tapi bila masuk dalam hadis Nabi sebagaimana yang kita bincangkan pada hadis yang sebelumnya juga, kita dapati ada banyak anggota wuduk yang lain, bukan 4 sahaja. Jadi sebab itu di sini di kalangan para ulama mereka menyatakan hadis boleh yang Nabi sebutkan kepada Arab Badui itu dia mungkin adalah hadis yang umum yang mana kemudian diperjelaskan, diperkuatkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menyatakan tentang ada anggota wuduk yang lain yang perlu untuk dibasahkan dengan air wuduk. Kemudian di sini disebutkan juga selain itu tidak seorang pun dari orang-orang yang menyebutkan sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kajian yang mendalam meriwayatkan bahawa beliau pernah tidak memasukkan air ke dalam hidung, apalagi tidak berkomor-komor ketika berwuduk. Dengan demikian, argumentasi ini juga membantah pendapat yang mengatakan bahawa berkomor-komor tidak wajib, yang perintahnya tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan dengan sanad yang sahih. Maknanya mereka ini masih lagi lah nak kata begini. Yang nak kata nak bantah lah kan
pendapat jumhur ini, mereka kata sebab kalau kita rujuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui kajian yang mendalam menurut pada pendapat mereka, tidak ada pun satu hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan anggota wuduk, hidung dan berkomor-komor. Nabi tak tinggalkan. Jadi sebab itu mereka kata ini keadaan yang begini menunjukkan bahawa berkomor-komor itu sebagai satu perkara yang wajib. Jadi mereka membantahlah pendapat yang mengatakan tidak wajib. Dan mereka juga menyatakan hal itu terdapat dalam riwayat Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dan begitu juga di sini ada pendapat daripada Ibn al-Munzir. Ibn al-Munzir menyebutkan tentang alasan mengapa Imam Asy-Syafi'i tidak menyanggah pendapat yang menyatakan tidak wajibnya istinsyak sekalipun hadis mengenai perintah tersebut sahih. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia tak menolak pendapat yang mengatakan tak wajib tu sebab walaupun Imam Asy-Syafi'i tahu ada hadis yang mengatakan bahawa istinsyak itu adalah perkara yang biasa Nabi SAW lakukan. Yang Nabi SAW tinggalkan. Tapi kenapa dia tak bantah pendapat yang mengatakan tak wajib? Yang mengatakan sunnah lah tu tadi kan? Baik. Dan di sini dia berikan kepada kita dengan satu jawapan. Dia kata, itu kerana beliau rahimahullah tidak melihat adanya perbezaan pendapat para ulama mengenai tidak wajibnya mengulangi istinsyak bagi orang yang meninggalkannya. Maknanya bagi Imam Asy-Syafi'i, kenapa dia masih lagi menyatakan dalam keadaan ini hukumnya sunnah ataupun hukumnya tu tidak wajib. Kerana apa? Bagi orang yang dia meninggalkan istinsyak, maknanya dia masa dia berwuduk, dia tak ambil bahagian hidungnya kan ataupun dia tak masukkan air bahagian hidung, dia tak perlu untuk mengulangi wuduknya ataupun dia tak perlu kerana wuduknya tetap sah. Jadi sebab itu kita tak kata ia benda yang wajib anggota wuduk ini. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan sebab itu di sini dia tak menolaklah pendapat yang mengatakan tak wajib walaupun di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi kebiasaannya memasukkan air ke dalam hidung. Kerana apa? Kalau kita tak ambil hidung ni kan, tak ambil hidung, tak mengambil wuduk pada bahagian hidung ataupun tak memasukkan air dalam hidung, adakah wuduk kita batal? Tak. Sah, tetap sah. Kita tak kata kena ulang lagi, wuduk tak sah. Tak begitu. Yang penting 4 anggota tubuh yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tadi. Kalau anggota badan yang lain kita tinggalkan, kita kata wuduk kita boleh pakai, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu di sini Imam Asy-Syafi'i, dia walaupun pada diri dia tahu ada banyak hadis yang menunjukkan Nabi SAW masukkan air dalam hidung, berkomor-komor. Tetapi dia tak menyanggah pendapat yang mengatakan tak wajib kerana hal itu tetap sah walaupun kita tak buat. Okey, baik. Seterusnya di sini kita lihat ini argumentasi yang kuat. Okey, jadi ini adalah satu keadaan yang kuat sebab yang demikian itu tidak diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in kecuali dari Atha semata. Yang mana dalam sebuah riwayat yang sahih darinya Atha dinyatakan bahawa ia telah menarik pendapatnya tentang wajibnya mengulangi hal itu iaitu istinsyak. Jadi asal dia kata wajib. Kemudian dia tarik balik pendapat dia. Ini pendapat Atha lah ya. Okey. Baik, semua riwayat ini disebutkan oleh Al-Munzir, oleh Ibn al-Munzir. Hanya saja dia menyebutkan jumlah dalam riwayat ini. Tapi ada riwayat yang menyatakan tentang jumlahnya juga. So maknanya kita, saya Muslimah perbincangan di muka surat 136. Yang tadi kita bincang, dia cuma yang saya dah terangkan hanya nilai tambah lah ya untuk perbincangan ini. Tapi yang penting di sini peganglah kepada pendapat jumhur yang menyatakan bahawa hukumnya sunnah ya bukan wajib. Walaupun kita tidak menafikan ada di kalangan para ulama yang menyatakan hukum memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung ini adalah wajib. Okay, kita tak menafikan pendapat itu. Namun kita lebih cenderung untuk berpegang dengan pendapat jumhur ulama di sini yang mengatakan keadaan ataupun situasi istinthar ataupun istinsyak itu tadi ia adalah sunnah, tidak wajib.
Dan seterusnya ada juga perbincangannya tentang jumlah istinthar ataupun istinsyaq itu tadi. Jadi di sini ada riwayat yang menyatakan kepada kita, riwayat daripada Al-Humaidi, okey, pada muka surat 137 ya Muslimah, sila lihat muka surat 137. Dalam riwayat Al-Humaidi ada menyebutkan tentang sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, wa idza stanthara falyastanthir witran. Apabila seseorang dia mengeluarkan air dari hidungnya, hendaklah dia melakukan dalam bilangan yang ganjil. Lebih tepatnya di sini kerana kita dapati di dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa bilangan yang ganjil itu ialah 3 kali. Contoh sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari di sini. Okey, dalam kitab kita ada hadis yang terdapat dalam slide saya itu yang menyatakan tentang 3 kali. Baik, contohnya di sini Nabi SAW bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min manami fatawadda'a falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Maksudnya apa? Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, kita tidur tadi, okey, kemudian kita bangun dari tidur kita. Apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam hadis ini? Fatawadda'a. Maka hendaklah orang yang baru bangun daripada tidur ini dia mengambil wuduk. Falyastanthir thalathan. Dan Nabi SAW memerintahkan kita dalam wuduk itu untuk mengeluarkan air dari hidung. Falyastanthir. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Okey, Nabi perintahkan kepada kita untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Dan ada juga dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan tentang mengambil wuduk yang berkaitan dengan istinsyaq dan istinthar ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, bukan pada waktu setelah bangun tidur saja, tapi ketika mengambil wuduk pun yang bukan pada waktu setelah bangun tidur ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan Nabi SAW ada menyebutkan sebabnya di sini. Kenapa istinthar itu penting dilakukan. Contohnya di sini untuk orang yang konteksnya tu kan keadaannya sedang ataupun baru bangun tidur tadi. Kerana Nabi kata, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan bermalam. Syaitan itu dia tidur. Yabitu ala khayshumi. Syaitan tidur di rongga hidungnya. So, kita nak keluarkan dia, kita nak shookan dia ya daripada rongga hidung kita ni, caranya ialah istinthar itu tadi dalam wuduk kita. Jadi dia akan keluar. Sebab bila kita tidur ni biasalah kan syaitan ni dia suka ganggu kan. Kadang ada yang tidur kat hidung, macam-macam lah keadaannya kan. Jadi dia dalam keadaan di sini Nabi sebutkan dia bermalam di rongga hidung kita ni. So sebab tu bila kita bangun tidur, kita ambil wuduk, kita nak solat subuh tu kan, pastikan dalam wuduk kita itu ada istinthar, iaitu memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkan ia dari hidung kita. Supaya syaitan yang mungkin, kalaulah ada syaitan yang bermalam di rongga hidung kita ini, dia akan keluar. Mungkin kita lupa nak baca doa ke apa kan, semalam tidur dah penat sangat, kita pun tak tahu keadaan diri kita ni bagaimana Muslimah. So mungkin semalam dah penat sangat kan, kemas rumah dah macam nak hari raya kan. So terlupa pula main baring terus tertidur. Mungkin dalam keadaan yang sedemikian syaitan ni mengambil peluang ya untuk masuk dan bermalam di hidung kita. Jadi caranya ialah Nabi SAW ajar kita di sini gunakan istinthar ini untuk menghalau syaitan yang kemungkinan ada syaitan yang bermalam di hidung kita. Baik, apakah ya keutamaan memasukkan air ke dalam hidung? Di sini ada dijelaskan lah ya kepada kita, kalau kita lihat di perenggan yang berikutnya di situ, dinyatakan bahawa maksud mengeluarkan air itu tadi kan dari hidung ketika wuduk sebenarnya adalah untuk membersihkan rongga hidung kerana dapat membantunya dalam membaca ayat. Membaca ayat ni apa? Baca ayat Al-Quran. Kita nak baca Al-Quran, okay,
hidung ni perlu bersih sebab dia pernafasan. Dan kita ni bila kita baca Al-Quran ni ada huruf-huruf Al-Quran yang kita panggil sebagai yang terdapat pada rongga khayshum. Tadi kan Nabi sebut syaitan itu dia tidur ala khaysyumihi, rongga hidungnya. Kan? Dan bila kita baca Al-Quran, ada penyebutan yang menggunakan rongga khayshum kita. Tahu tak yang mana satu? Muslimah, sila berikan jawapan di ruangan komen. Bila kita ni baca Al-Quran, ada huruf yang kita sebut, kita menggunakan rongga hidung kita. Huruf apa? Bila? Siapa tahu? Letak di ruangan komen. Kita panggil dia rongga khayshum. Jadi, bila seseorang, dia ni berwuduk, kan? Dia masukkan air ke dalam hidung. So, maknanya dia membersihkan rongga hidung itu tadi. Kemudian, ia merupakan satu keadaan yang memudahkan diri dia ketika dia membaca Al-Quran. Jadi, penyebutan huruf, makhrajnya ya dapat dilakukan dengan baik apabila hidungnya bersih. Sebab itu pada poin kita yang kedua di sini, rongga hidung yang bersih dapat membuat nafas kita, bukan sahaja nafas kita ataupun pernafasan kita ini, dia menjadi baik. Okay, bayangkan kalau kita ni ada hingus kan. Saya kan selalu kan biasa. Kalau siapa yang biasa pergi kuliah saya tahu kan. Saya ni memang mesti ada sinus kan. Ada hingus kan dekat hidung saya ni. Sikit-sikit suka lap dengan tisu ke apa kan. Maknanya dan kadang-kadang dia menjadi situasi yang tidak selesa untuk saya. Jadi sebab dia penuh ya, hidung kita penuh dengan air lah. That's why bila kita keluarkan air tu dia jadi clear. Hidung kita, pernafasan, cara kita nak menyebut perkataan dia jadi clear, tak ada sesuatu yang block khayshum kita ini. Jadi ia penting untuk pembacaan Al-Quran dan Al-Quran kita baca setiap hari. Okey, Al-Quran kita baca setiap hari dan ini membantu kita untuk membaca Al-Quran tu tadi sehingga bila hidung ini, rongga hidung tu dia bersih, pernafasan dapat flow dengan baik dan akhirnya ia membantu untuk kita menyebut makhraj-makhraj dengan betul ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Okey, Kak Zaidah sebut di situ nun sabdu dan mim sabdu. Senangnya pada huruf-huruf yang dengung lah. Okey, gunna. Pada huruf-huruf gunna. Okey, nun, gunna, mim yang gunna. Okey, bersabdu lah dalam bahasa Arab kita panggil sebagai gunna. Jadi untuk penyebutan perkataan-perkataan ini, ia memerlukan kepada rongga khayshum itu tadi supaya ia clear, bersih agar huruf tersebut dapat dikeluarkan dengan baik. Jadi ini penyebutan makhraj lah ada kaitan dengan pembacaan Al-Quran. Dan para ulama meletakkan inilah ya sebagai keutamaan, sebagai hikmah. Kenapa adanya istintar pada setiap kali kita mengambil wuduk. Dan tujuannya bukan semata-mata untuk kita halau syaitan tu lah kan tadi. Mungkin bila kita baca yang pertama pada hadis kita sebelumnya tadi berkenaan yang anjuran Nabi SAW agar kita ini melakukan istinfar supaya dapat menghalau syaitan yang bermalam ya di rongga hidung kita. Dia bukan semata-mata tentang itu, tetapi ialah di situ merupakan antara cara untuk kita membersihkan rongga hidung dan juga satu keadaan yang mana untuk memudahkan kita membaca Al-Quranul Karim bila tiba pada huruf-huruf yang memerlukan rongga hidung, penyebutan yang memerlukan kepada huruf yang keluar daripada rongga hidung kita, iaitu perkataan-perkataan yang gunna. Nun sabdu tadilah ada yang sebutkan nun sabdu, mim sabdu yang bertasydid yang memerlukan kepada kita sebut dengan betul. Jadi dalam Al-Quran rata-ratanya banyak. Kita baca Al-Fatihah pun ada. Kita baca surah-surah yang lazim pun ada perkataan-perkataan ini. Jadi setiap hari kita baca ni Muslimah. Sebab tu bila kita melakukan istighfar ini dia membantu seorang yang beragama Islam sebagaimana kita ini bukan sahaja penjagaan diri daripada gangguan syaitan itu tadi, tetapi ialah bagaimana kita ni sentiasa menjaga kebersihan rongga hidung kita
begitu juga membantu membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah tabarakallah hikmahnya yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maknanya ia bukan perkara yang biasa-biasa. Jadi kalau terbaik nasihat saya, jika kita dapat lakukannya, lakukanlah. Kalau tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan kita perlu tinggalkan untuk mengambil wuduk pada anggota hidung kita ini kan, iaitu khayshum tadi, dengan melakukan istinsyaq ataupun dan istinthar di sini, lakukanlah ia. Air pun cukup kan, air pun cukup, tak perlu ke apa. Lainlah kalau tayamum, tayamum tu berbeza. Tapi sekarang ini bila dalam keadaan yang semuanya kita boleh lakukan, tidak ada sebab mengapa kita perlu tinggalkan anggota hidung kita ini ketika berwuduk, iaitu dengan melakukan istinsyaq dan istinsar. Lakukanlah ia. Kerana ada banyak keutamaannya untuk diri kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, yang mana banyak membantu kehidupan seharian, iaitu kebersihan, juga penting di sini ialah pembacaan Al-Quran. Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Betul, saya tahu dalam muka surat 137 tu ada perkataan wa man istajmara. Perkataan wa man istajmara di sini ialah berkaitan tentang kita bersuci menggunakan batu, dan kita dah banyak bincangkan tentang hal tersebut di bab yang ke-20 hingga bab yang ke-21. Jadi saya pun tidak mahu ulang hal yang sama banyak kali. Jika sesiapa yang nak mengetahui lebih lanjut berkenaan bersuci dengan menggunakan batu, yang kita panggil ia sebagai istijmar, boleh rujuk pada perbincangan, nak hilang suara saya, boleh rujuk perbincangan pada bab yang ke-20 hingga bab yang ke-21. Okay, insya-Allah di situ kita dapati ada banyak perbincangan yang secara terperinci, secara tuntas yang telah saya sebutkan tentang perbincangan-perbincangan di kalangan para ulama berkenaan dengan penggunaan batu ketika kita nak beristinja. Sebab itu saya nak tinggalkan sajalah perbincangan di situ, ringkas sahaja. Tak mengapa, tinggalkan, dan kita hanya fokus tadi pada istinthar. Yang akhirnya kita dapati bahawa ada banyak hikmah yang baik, yang berguna untuk kehidupan kita, bukan sahaja dunia, bahkan juga di akhirat. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahannya apa yang kita bincangkan mendapat manfaat dan dapat kita amalkan dan menjadi motivasi pada diri kita semua untuk kita amalkan, iaitu istinthar ini. Jadi kalau tak ada apa-apa yang menghalang, okey, buat. Jangan kita tinggalkan, jangan kita ambil remeh lah perkara ini. Kita kata alah sunnah je kan, kalau kita tinggalkan pun bukannya dosa, wuduk tu tak sah. Ada orang mungkin berpendapat begitu, tapi sayanglah, sayang, kerana ini merupakan sesuatu yang memiliki keutamaannya untuk diri kita kan, untuk kesihatan juga bagi saya lah untuk kesihatan, untuk pembacaan Al-Quran. Jadi rebutlah peluang, selama mana kita ada ruang, kita ada peluang, ambil, agar kita tak meninggalkan sesuatu yang sunnah. Sunnah pun dapat pahala. Kalau kita dah buat satu perkara yang dapat pahala ni, alhamdulillah, mari kita berusaha untuk melengkapkan, menyempurnakan pengambilan wuduk kita. Okey, itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.